Fokus ni merupakan satu benda yang sangat-sangat penting dalam bisnes. Jadi bagaimana hari ni kita nak fokus dalam bisnes? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, lama tak berjumpa, lama tak ada masa nak buat video disebabkan kesibukan. So, hari ni saya nak share sikit bagaimana cara kita nak fokus bila kita buat bisnes. Sebab hari ni ramai orang beritahu kat saya bila dia pun buat bisnes ni dia tak boleh nak fokus. So, apa cara untuk kita kekal fokus di dalam bisnes? Yang pertama adalah belajar daripada kesilapan. Okey, kita boleh belajar daripada kesilapan yang kita dah buat. Okey, ataupun kita boleh belajar daripada kesilapan yang orang lain dah buat. Contohnya hari ni, kita tengok seorang kawan kita ni dia buat bisnes jenis apa ataupun cara dia buat bisnes macam mana, tapi bisnes dia tu tak berjaya ataupun ada masalah. So, benda tu kita boleh ambil sebagai lesson untuk kita belajar supaya kita tak buat silap tu lah. Kita belajar daripada kesilapan. Ataupun kita sendiri yang pernah buat kesilapan, kita order stok melebihi daripada kemampuan sebab kita rasa kita nak jual banyak-banyak sangat dan kita order stok banyak-banyak. At the end of the day, kita tak boleh habiskan stok tersebut. Jadi membuatkan kita rasa pressure, kita rasa tertekan, kita tak ada jalan. So, itu yang akan membuatkan bisnes kita stuck. So, kita belajar daripada kesilapan. Kalau kita buat kesilapan tu sekali, maksudnya normal lah kan. Tapi kalau kita buat kesilapan yang sama tu berkali-kali, maksudnya something is wrong. So, itu yang pertama lah. Okay, yang kedua adalah kembangkan skill. Okay, saya nak cakap ni berkenaan dengan skill dan bakat. Bakat ni adalah satu benda yang sesiapa pun akan ada. Mungkinlah kita ni ada bakat untuk bercakap, ada orang dia ada bakat untuk menyanyi, ada orang dia ada bakat untuk melukis, ada orang dia ada bakat main bola, ada orang dia bakat macam-macam lah kan. Bakat ni adalah satu benda yang kita tak perlu nak pergi belajar, tak perlu nak pergi asah kan. Secara tak langsung benda tu memang kita dah ada. Cuma kita boleh, orang kata apa, jadi lebih mahir lah. Okay, dalam bakat yang kita ada tu dengan bakat yang kita ada tu. Tetapi skills, okay, skills ni adalah satu benda yang boleh dipelajari. Bukan sesiapa pun bila dia lahir saja dia lahir dengan skill, tak. Skill ni adalah satu benda yang kita belajar daripada masa ke semasa. From time to time kita learn, kita build skill dalam diri kita. Contohnya hari ni, kalau kita belajar dalam online business, kita belajar step by step macam mana nak buat customer avatar, macam mana nak susun kempen iklan, macam mana nak buat retargeting, macam mana nak buat follow up, macam mana lah kita susun sendiri funnel ikut kita punya business. So, dalam step yang kedua ni kita cakap pasal skills. Okay, skills ni adalah satu benda yang sangat penting untuk kita belajar sentiasa supaya kita akan sentiasa maju ke hadapan. Kalau kita buat bisnes, kita masih duduk dekat tempat yang sama saja selama bertahun-tahun, maksudnya kita dah buat kesilapan. Untuk menunjukkan kita ni berjaya buat bisnes kita tu dengan cara yang betul, dengan teknik yang tak salah, maksudnya kita mestilah improve skill dalam diri kita. Bila kita main skill ni semakin banyak, bisnes kita tu akan menjadi semakin mudah. Apa yang kita nak capai tu akan menjadi semakin senang. Faham tak? Kalaulah hari ni kita tak improve skill dalam diri kita, okay, apa yang kita tahu hari ni 10 tahun sudah pun itulah yang kita tahu. Maksudnya dari sampai lagi 30-40 tahun pun kita tak ada improvement dalam diri kita. Bila kita tak ada improvement dalam diri kita, bila kita tak ada skills yang baru ataupun skills yang lama kita asah, kita pertajamkan kembali, maka susahlah untuk kita nak grow bisnes kita. Ini yang hari ni ramai orang stuck dalam bisnes sebab dia tak grow dia punya skill. Dan juga bisnes kita tu kita tak boleh fokus. Sebab apa? Bila kita tak ada skill, kita tak akan fokus. Otak kita akan bercelaru. Kita sentiasa akan ada masalah baru. Sebab bila dalam bisnes ni, setiap satu stage kita akan jumpa satu masalah yang baru. Jadi orang kata apa, contohlah kita buat satu bulan 100 unit. So masalah yang kita akan hadapi bila kita buat satu bulan 100 unit ni berbeza.
Tapi bila kita dah scale, dah pergi sampai 1 bulan 1000 unit, kita akan hadapi masalah yang level yang berbeza. Jadi that is so important untuk kita ada skill dalam diri kita yang sentiasa, orang kata apa, diperbaharui, sentiasa diperbaiki, supaya problem tu kita boleh handle pada setiap masa. Okey, itu yang kedua. Kita mesti kena fokus sesuatu perkara pada sesuatu masa. Contohnya hari ni kita nak jual bantal, okey? Pada masa yang sama kita nak jual pasu bunga, pada masa yang sama kita nak jual meja, pada masa yang sama kita nak jual kerusi. Jadi ini menyebabkan kita tak ada fokus. Melainkan kita ni dah expert, kita dah pro, kita dah ada banyak skill, kita dah ada banyak staff, kita dah ada team yang besar, kita dah ada modal yang besar. Kita boleh buat macam tu. Tapi at the beginning stage, pada peringkat permulaan ni, kita macam saya sendiri, contoh saya ambil contoh diri saya. Saya mula bisnes ni seorang diri. Okay, seorang diri, saya tak ada team, tak ada apa semualah, just alone and alien. And then saya start dengan saya punya wife. Okay, so bila kami tak ada team yang besar, kami tak ada modal yang besar, kita tak boleh buat semua benda. Memang kita rasa kita ni dah pandai, we are already pro, kita rasa macam I can do everything. Okay, tapi actually kita tak boleh. Itu akan membuatkan result yang kita dapat tu tak satisfied. Contoh macam mana, macam saya tadi, saya jual bantal, jual meja, jual kerusi. Memang mungkin setiap bulan saya boleh jual 10 bantal, 10 meja, 10 kerusi. Okay, tapi kalaulah saya fokus untuk jual bantal saja, okay, peringkat permulaan, mungkin 1 bulan saya boleh jual 500 bantal. Itu menunjukkan saya fokus sesuatu benda pada sesuatu masa. Bukan saja produk, apa-apa saja. Kalaulah hari ni kita fokus nak belajar macam mana nak buat Facebook Ads, belajar dulu Facebook Ads. Bagi kita terror dulu. Okay, kalau nak belajar macam mana nak buat traffic, bawa traffic ke WhatsApp, bawa traffic ke website, bawa traffic ke sales page, kuasai dulu benda tu. Okay, masalah hari ni ramai orang, bila dia nak belajar satu benda ni tak habis lagi, dia dah lompat pergi kat B. Lepas tu dia pergi kat C. Tengok orang lain buat e-commerce, dia pun nak buat. Tengok orang lain buat cara baru, dia pun nak buat. Belajar dulu satu benda ni bagi kita terror. Kita kalau dah pandai satu benda, kita lompat pergi benda yang lain, kita pergi benda yang lain, barulah kita senang belajar. That is why kita mesti fokus dalam sesuatu perkara pada sesuatu masa, supaya otak kita ni tak berselaru. Kita ni manusia biasa, betul tak? Kita bukanlah orang yang multitasking tahap gila-gila kan. Semua benda boleh buat dalam satu masa. No, kuasai satu benda, belajar satu skill. Kalau hari ni you rasa you nak belajar fokus kepada copywriting, master dulu copywriting. You rasa you dah pandai copywriting, you pergilah belajar chapter lain. Okay, memang semua pun penting tau. Actually everything is important. Tapi belajar satu-satu. Fokus pada satu benda pada suatu masa, supaya otak kita tak bercelaru dan kita akan dapat result yang cantik. Alright, kita kena faham kedudukan kita. Okay, kita kena tahu di mana kita berada. Kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Kita kena tahulah keadaan kita punya ekonomi, keadaan modal lah, keadaan modal syarikat kita, modal personal kita, macam mana kita punya kemampuan untuk kita sustain lagi dalam bisnes kita, apa yang kita perlu buat bila masa. Contohnya kita janganlah, orang kata apa, contoh kita cakap pasal spend untuk ads. Okay, kalau kita rasa modal kita tu tak besar, kita janganlah spend banyak kalau kita tak pandai. Faham tak? Ada ramai kawan-kawan saya yang dia belajar buat ads sendiri. Okay, baguslah belajar buat sendiri. Tapi silapnya apa, dia ingatkan kalau spend ads ni, spend banyak, boleh dapat sale banyak. Tak semestinya. Kalau you tak buat copywriting yang betul, you tak tunjukkan message yang betul kepada customer avatar, you tak buat targeting yang betul, iklan you tu tak cukup power, you letaklah bajet tinggi mana pun, iklan tu takkan sampai kepada audience yang tepat. So, maksudnya kita faham kedudukan kita. Kita rasa tak pandai, kita belajar. Kita jangan buat pandai. Setakat tu saja daripada saya untuk video kali ini. So, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah supaya saya bersemangat untuk buat lebih banyak video-video yang baru. Okay, kalau video ni boleh dapat 100 like, okay,
Saya akan buat satu lagi video untuk minggu depan. Okay, Assalamualaikum.